Johor peruntuk hingga RM5 juta bantu penduduk terjejas ribut. Penduduk orang asli bimbang jambatan gantung uzur dan rosak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Wilayah 24 Julai 2021 bersama saya Farhana Bila Fakrurazi. Kami membawakan berita dari wilayah Timur, Utara, Selatan dan Barat. Juga akan berlintas langsung dari Sabah, Sarawak dan Selangor. Fokus hari ini, kadar vaksinasi terus meningkat. Setia bersama Berita Wilayah. Lagi kit ujian kendiri COVID-19 diberi kelulusan bersyarat. Ini menjadikan jumlah kit ujian kendiri yang diluluskan Kementerian Kesihatan sebanyak 5 jenis. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, kit ujian kendiri terbaru itu adalah BRAT COVID-19 Antigen Rapid Test Device Oral Fluid oleh syarikat Medinix Malaysia Sendirian Berhad. Dua kit lagi ialah All Test COVID-19 Antigen Rapid Test Oral Fluid oleh Global Science Sendirian Berhad dan Juice Check COVID-19 Antigen Rapid Test Oral Fluid oleh New Pharma Biotech Asia Sendirian Berhad. Tiga kit ujian baru itu menggunakan sampel air liur untuk melaksanakan saringan. Dengan kelulusan terbabit, sebanyak 5 jenis kit ujian saringan COVID-19 boleh dijual untuk kegunaan awam. Jabatan gantung merentasi Sungai Betis yang menjadi laluan utama penduduk masyarakat orang asli di Kampung Angkit dan Podik Gua Musang, Kelantan semakin uzur dan rosak. Situasi itu menimbulkan kebimbangan memandangkan setiap hari lebih 500 penduduk menggunakan jabatan berkenaan termasuk urusan ke Bandar Gua Musang. Penghulu Kampung Angkit dan Podik, Dama Angah berkata jambatan ini dibina selepas banjir besar pada 2014 apabila jambatan asal runtuh. Rayu pada dia nak baiki balik ataupun nak buat baru. Supaya kita nak lalu ikut ni kereta ke motor budak-budak sekolah. Jadi tak perlulah jalan ini kita nak pakai, nak minta sini, nak baikilah apa jalan nak tebas tebang, apa jalan tu dah cuci. Jadi sini lagi nak minta, jadi dua. Jadi saya minta sini saja nak buat jambatan betul, kita lalu pakai ikut ni jalan utama kita kampung sini. Jambatan ni dah usul, kita takut nak lalu, kalau boleh nak cepat-cepat buatlah. Sebab kita orang nak lalu sini ramah, penduduk sini pun ramah juga. Lalu sana sini takut dia pusing macam tu lah. Kalau boleh nak cepatlah guna macam ni. Kalau bagi pihak kami kan baik boleh lah yang sepenuhnya lah. Selalu guna, kita selalu guna jabatan? Selalu guna lah. Memang sinilah laluan dia. Atau Abu Barat. Masalah yang dihadapi penduduk ini mendapat perhatian Adun Galas Muhammad Syahbuddin Hashim. Beliau yang melihat sendiri jambatan itu memberi jaminan akan menyelesaikan masalah dihadapi termasuk membaik pulih kerosakan struktur jambatan yang berlaku. Kampung Angkit dan Podik mempunyai 114 keluarga. Bantuan sehingga RM5 juta diberi kepada penduduk 291 rumah di Tanjung Sedili, Kota Tinggi Johor yang rosak akibat ribut semalam. Ini bermakna setiap rumah bakal menerima antara RM5 hingga RM15,000. Menteri Besar Datuk Hasni Muhammad menjelaskan bantuan awal RM1,000 juga bakal diberi kepada penduduk terjejas dalam tempoh terdekat. Ketika ini, penduduk terjejas ditempatkan di 2 pusat pemindahan sementara.
Memang ada tahun-tahun ada kejadian angin-angin puting beliung macam pasal kita kawasan pantai kan. Tapi taklah macam sini hebat dia lah. Ini betul-betul hebat punya. Ibarat macam negara luar lah ni. Siap ada orang nampak dia punya pusaran kan. Tiba kita dengar angin dia macam berpusing macam nak cakap bersia pada kan. Lepas tu kita tengok pokok dah macam joran dah melengkung patah kena kat kereta. Lepas tu kita boleh macam azan apa semua lah. Kejadian ribut itu merupakan yang terburuk dalam tempoh 3 dekad. PDRM menegaskan tidak pernah menghalang mana-mana misi bantuan dilaksanakan sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Bagaimanapun, penganjur perlu patuh prosedur operasi standard SOP ditetapkan termasuk mendapat kebenaran jawatan kuasa pengurusan bencana negeri atau daerah. Dari segi ini, MKN telah menetapkan satu dasar SOP kita. Semua misi bantuan mesti dilaksanakan melalui PKOB, sama ada PKOB negeri ataupun PKOB daerah. Itu kita dah selaraskan supaya tentunya kita nak mengelakkan mengelakkan supaya penyampaian tu nanti boleh lebih teratur, organize. Sebab apa? Kalau tidak nanti mungkin setengah tu asyik golongan tu je dapat, golongan tak dapat. So, dengan cara ini kita selaraskan, kita ada sistem berpusat yang mengenal pasti siapa yang sebenarnya layak terima bantuan tu. Ya, so dari situ kita PKOB akan dapat menyalurkan bantuan tu dengan lebih tersusun dan terancang. Beliau ditemui selepas meninjau sekatan jalan raya di Plaza Tol Bentong. Semalam 10 kenderaan bantuan misi kemanusiaan dilapor diarah berpatah balik kerana gagal menunjukkan surat kebenaran. Bukit Fraser menjadi destinasi tumpuan awam pertama di Pahang yang bakal dibuka semula menerusi inisiatif Gelembung Pelancongan. Ekoran itu, prosedur operasi standard SOP pengendalian pelancongan di situ akan menjadi contoh kepada destinasi pelancongan lain. Menurut Esko Pelancongan Kebudayaan Alam Sekitar, Peladangan dan Komoditi Negeri Datuk Seri Muhammad Syarkar Samsudin, Kerajaan Negeri sedang memutamatkan SOP terbabit untuk dikemukakan kepada Majlis Keselamatan Negara. Presidensi kita bagi tahu, maknanya sekarang ni SS ada di sana, dia sedang tengok suasana dan keadaan supaya presidensi ini boleh menjadi contoh. Sebab kemudian SOP ini juga akan digunakan di tempat-tempat yang lain. Kalau tidak, our industry will die. You know, so something like Kuala Gandah. So kita ada area kita yang kita rasa this is the what we call the compound yang consider as Kuala Gandah. So kita vaccinate semua, kemudian kita akan letaklah jaga dan sebagainya untuk masuk dan sebagainya, we control lah. Selepas Bukit Fraser, Pulau Tioman bakal menjadi destinasi pelancongan kedua negeri yang dibuka menerusi inisiatif sama. Datuk Seri Syarkar ditemui selepas melancarkan perkhidmatan bas percuma sempena perasmian Pusat Pemberian Vaksin Lancang di Temerloh. Seorang anggota rela yang menembak mati jirannya semalam direman 7 hari. Perintah reman terhadap individu berusia 56 tahun itu dikeluarkan Majistri Engku Nurul Ain Engku Muda. Reman membolehkan siasatan lanjut menerusi Seksyen 302 Kanun Keseksaan diteruskan. Semalam, suspek didakwa menembak Fong Swee Fuan dan anak saudaranya di Taman Raya Marang. Tembakan dipercayai dilepaskan menggunakan senapang patah. Mangsa orang asli serangan harimau belang Adin Andok tetap bersemangat untuk kembali bekerja di kebun ubi kayu miliknya di Kampung Badak Pos Bihai, Gua Musang, Kelantan. Selepas pulih daripada kecederaan akibat pergelutan dengan haiwan liar itu awal bulan ini. Adlin, 48 tahun, berdepan detik cemas apabila diserang seekor harimau belang betina dalam kejadian pada 4 Julai lepas. Dia tekuk kita punya kepala. Tapi dia lari.
lepas lari. Lepas tu kita orang kedua kena kepak mata dia tu. Baru dia ada bunyi lah. Lepas tu dia lari. Dia lari tu dia kena kuku kita punya mata. Lepas tu dia lari tu kita pun bangun lari. Bawa dengan parang sekali. Dia kejar juga. Dia kejar tapi dia tak kejar dengan belakang, dia pusing ke depan. Lepas tu kita pun tengoklah dia berdiri juga. Lepas tu kita soroklah dalam ada kita tunggu kita terbang. Walaupun mengalami kecederaan parah, Adin tidak lemah semangat selepas kejadian itu kerana berkebun merupakan sumber pendapatannya untuk menyara kehidupan keluarga. Sementara itu, Syamila Bihai, harimau betina yang cedera akibat terkena tetakan parang ketika pergelutan itu kini beransur pulih. Menurut kenyataan Jabatan Perkhidmatan Semenanjung Malaysia, keadaan haiwan itu dipantau rapi Doktor Veterinar Jabatan Perkhidmatan serta kaki tangan Pusat Penyelamat Hidupan Liar Kebangsaan NWRC, Sungai Perak bagi memastikannya sembuh seperti sedia kala. 32 rumah di Pasir Putih, Kelantan rosak teruk akibat ribut dan hujan lebat. Kawasan terlibat bencana alam itu adalah Mukim Sungai Petai, Gong Pasir, Gong Coko, Gong Kala, Gong Tinggi, Pulau Lima, Tebing Tinggi dan Gong Kuar. Kejadian berlaku 4.30 petang semalam. Tinjauan mendapati penduduk masih trauma dengan insiden terbabit. Jadi masa angin tu kita duduk atas rumah. Mula-mula angin mari tu bunyilah hazing tu papa. Jadi kita pun turun-turunlah. Turun-turun tu lebih kurang dah lepas setengah. Dah lepas setengah ni kita pun duduk tu tengok angin tu pelik kedoh. Pelik kedoh tu dengan lilah-lilah kita tu tak tinggal tiba-tibanya pokok tu jatuh. Jadi kita nak warna dah kerja tu hai belakang kan. Masa kejadian itu kita tak ada. Kita tepi Pasir Putih. Dijangkau kat dalam pukul 5.30 gitulah. 5.30 kuning lah. Kita sapa tu kat. Tengok parking depan rumah, tengok pokok tu terbalik dah. Insiden merupakan kali pertama berlaku di kawasan terlibat. Setelah berehat hampir 3 bulan, pasukan tangga kedua Liga Super Terengganu FC TFC akhirnya kembali meneruskan misi mereka dengan berdepan Perak FC pada malam ini. Menurut pengurus pasukan Zul Fadli Rozi, TFC bakal menurunkan kesebelasan utamanya apabila beraksi di laman sendiri. Kehadiran pemain import baru Habib Harun dijangka memperkuatkan lagi benteng pertahanan mereka. Alhamdulillah, player-player kita pun orang kata cukup bersemangat lah. Apatah lagi dengan batalan AFC, dia memberi satu orang kata hikmah yang positif lah untuk camp Negeri Terengganu. Jadi satu tonik, satu booster yang bagus lah untuk Terengganu. Kerana semua pasukan ingin orang kata memerlukan permulaan yang baik, iaitu kemenangan pada perlawanan pembukaan pusingan kedua Liga Super ni. Bagaimanapun, Zul Fadli mengakui skuad penyu masih perlu berwaspada dengan cabaran The Boss Gauruts yang mampu memberi kejutan ke atas mereka. Ketika ini, TFC berada di tangga kedua dengan 27 mata daripada 13 perlawanan, manakala Perak FC pula di kedudukan ke-10 dengan 12 mata. Jumlah pemberian vaksin kepada pekerja industri di Negeri Sembilan menerusi program imunisasi industri COVID-19 kerjasama awam swasta PIKAS perlu ditingkatkan kepada 3,000 dos sehari. Perstrukturan semula jumlah pemberian akan memastikan sektor perkilangan dan perindustrian negeri kembali rancak. Menurut Esko Pelaburan, Perindustrian, Keusahawanan, Pendidikan dan Modal Insan Negeri Sembilan, Datuk Dr. Muhammad Rafi'i Abdul Malik, usaha menambah kadar suntikan sedang dikaji Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Setakat ini, PPV PIKAS di tempat Country Club Sendayan menawarkan jumlah suntikan harian pada kadar 1,500 dos sehari.
Kita nak usahakan menjadi double, untuk menjadi 3,000. Ini dalam usaha kita untuk mempercepatkan. Sebab apa yang penting sekarang ini ialah bagaimana untuk kita memastikan bahawa kita perlu hidup bersama dengan masalah COVID-19 ini. Kita tidak boleh menghentikan kegiatan ekonomi dan cuma yang paling penting yang saya sarankan sebelum ini ialah bagaimana untuk memastikan tempat bekerja khususnya di kawasan di sektor perindustrian, premis perkilangan perindustrian ini bebas daripada gejala COVID-19. Beliau ditemui ketika melawat PPV Outreach Dun Ampangan di Dewan Besar Gadung Lalang, Seremban. 20 individu dalam senarai buruan polis kerana disyaki mengedar dadah berjaya dicekup dalam 6 serbuan sekitar Johor. Baki 10 lagi individu sedang dikesan. Ketua Polis Negeri Dato' Ayub Khan Maidin Pichi berkata semua individu itu dipercayai terlibat kes pengedaran dadah berjumlah RM20,000 hingga RM150,000. Suspek berusia antara 25 hingga 40 tahun itu dikehendaki mengikut Akta Dadah Berbahaya 1952 dan langkah-langkah pencegahan khas 1985. Subjek-subjek yang telah dikenal pasti. Mereka ini akan ditahan riman selama 60 hari di bawah LPK dan jika disabit kesalahan mereka sama ada boleh dikenakan perintah sekatan, perintah tahanan di mana pusat pemilihan akhlak selama 2 tahun, buat Seksyen 61(1) ataupun dibuang daerah. Beliau berkata demikian kepada pemberita semasa sidang media di IPK Johor. Sementara itu, Dato' Ayub mengesahkan telah membuka siasatan kes pelanggaran SOP membabitkan Ahli Parlimen Batu Pahat Datuk Muhammad Rashid Hasnun. Timbalan Speaker Dewan Rakyat itu akan dipanggil bagi membantu siasatan. Tapi dalam kes-kes tertentu, tuan-tuan, bukan melibatkan VVIP saja, tapi yang diviralkan dalam sosial media, kita perlu menjalankan siasatan. Contohnya dalam yang terbaru ni, yang ada satu lagi VVIP kita juga, yang kata dia ada makan majlis makan kan, itu diviralkan. Jadi kita kena sahkan dulu, betulkah gambar tu gambar baru, adakah gambar tu gambar diedit, bila gambar tu diambil. Itu yang kita terpaksa buka kertas siasatan. Sebelum ini, tular gambar Datuk Rashid bersama ahli keluarga berkunjung ke sebuah inap desa. Sebuah kapal tangki dipercayai berlabuh secara haram di perairan Kota Tinggi Johor ditahan. Ia dikesan semasa rondaan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Maritim. Pengarah Maritim Johor Laksamana Pertama Maritim Nurul Hizam Zakaria menerusi kenyataan memaklumkan kapal berdaftar di Panama itu ditahan di 14.6 batu nautika dari timur laut Tanjung Kelesa tengah hari semalam. Nakhoda kapal didapati gagal mengemukakan dokumen kebenaran bersaur. 9 warga Indonesia yang mengendali kapal terbabit ditahan mengikut Ordinan Perkapalan Saudagar 1952. Baik, untuk laporan lintas langsung dari negeri di bawah bayu, kita akan bersama Konstantin Palawan. Konstantin, dalam laporan ada menyebut 31% penduduk Kota Belud telah menerima vaksin COVID-19. Terus saja langsung bersama anda. Baik Farha, seramai 23,296 individu atau 31% daripada 70,000 populasi penduduk Kota Belud berumur 18 tahun ke atas telah menerima suntikan vaksin COVID-19. Daripada jumlah berkenaan, 10,648 orang iaitu kira-kira 14% lengkap menerima 2 dos vaksin.
Ahli Dewan Undangan Negeri Tempasuk, Arsad Bistari berkata, jumlah penerima vaksin dijangka terus meningkat selaras dengan program outreach vaksinasi yang giat dilaksanakan ketika ini. Malah, peratusan individu yang mendaftar menerusi aplikasi MySejahtera juga kini mencecah 36% atau 26,515 orang. Jadi kita sorkan, mohon sangat-sangat masyarakat di luar sana untuk register lagi di MySejahtera. Kalau kita dapatkan 50% penduduk kita di Kota Belud ini untuk dapat vaksin nih. Target begitulah. Arsad menyatakan demikian selepas melawat program vaksinasi di Dewan Terbuka YB Arsad Bistari Jalan Kampung Kaguraan, Kota Belud. Program berlangsung selama 2 hari ini melibatkan pemberian 1,900 dos vaksin. Sementara itu, program outreach vaksinasi COVID-19 mula dilaksana di kawasan Dun Limbahau hari ini. Ia berlangsung selama 2 hari menyasarkan seramai 2,000 penduduk yang berdaftar menerusi aplikasi MySejahtera. Menurut pemimpin pembangunan masyarakat Limbahau, Datuk Johnny Mositon, program outreach vaksinasi di kawasan ini dijangka meliputi pemvaksinan 80% penduduk kampung di 9 mukim sebelum akhir tahun ini. Bagi outreach ini memang kita tumpukan untuk yang berdaftar, orang-orang di peringkat 9 mukim ini yang berdaftar. Dan proses ini akan terus berjalan dan dalam lebih kurang 15,000 orang dalam Dun Limbahau yang layak ini. Dalam pada itu, orang ramai yang ditemui amat gembira dengan program tersebut. Bersyukur. Kenapa? Pasal umur saya sudah 77 dapat vaksin begini, karena bagi mau juga keluar lah kalau sudah kena vaksin kedua kali. Saya bersyukur dan berterima kasih di atas pihak untuk memberikan peluang bagi saya untuk menerima vaksin ini. Sebenarnya pada permulaannya saya memang tidak suka, tidak mau dengan vaksin ini. Pasal apa? Banyak yang perkara-perkara yang diviralkan. Akhirnya saya mengetahui bahwa vaksin ini adalah baik untuk kesehatan. Dalam perkembangan lain, sebanyak 780 kompaun ingkar prosedur operasi standard SOP telah dikeluarkan di daerah Papar. Ketua Polis Daerah Papar, DSP Bartholomew Umpit berkata yang melibatkan pelbagai kesalahan dikesan sepanjang Januari hingga semalam. Menurut DSP Bartholomew, usaha akan terus dipergiat bagi meningkatkan prestasi pematuhan SOP masyarakat. Justru penduduk khususnya di 3 kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD diminta memberi kerjasama terbaik dan terus kekal berada di rumah serta mematuhi arahan pihak berkuasa. Untuk pematuhan di daerah Papar, so berbanding sebelum ni, so ada peningkatan tahap pematuhan. Dia daripada banyak kesalahan tu yang dikenal pasti adalah tidak memakai pelitup muka dan juga masih lagi yang membawa penumpang lebih pada 2 dalam satu kenderaan. DSP Bartholomew ditemui pemberita selepas menyerahkan bantuan bakul makanan di Masjid Kampung Buang Sayang dan Gereja St. Mary Limbahau Papar. Sementara itu, di pantai timur, tinjauan RTM di sekitar Bandar Sandakan mendapati masih terdapat segelintir ibu bapa membawa anak-anak untuk membeli belah. Tindakan ini menunjukkan masih ada yang tidak mengambil serius keadaan pandemik semasa sekaligus membahayakan kanak-kanak yang berisiko tinggi mendapat jangkitan. Sebetulnya budak ni tak payah lagi dibawa dulu berjalan-jalan sebab sekarang ni keadaan tak berapa bagus lagi. Senang lagi budak-budak tu kena jangkitan. Saya rasa memang tidak sesuai lah bagi budak. Lagi pun bahaya bagi mereka juga. Sekarang kan banyak COVID. Kalau bawa jalan-jalan senang kena COVID. Nanti bawa balik rumah susah lagi. Kalau anak sakit. Sebaik mungkin ataupun kalau boleh janganlah dibawa kanak-kanak ini untuk berjalan di pasar raya ataupun kerana tidak mempunyai urusan yang terpenting. Saya rasa memang tak patutlah, memang tak perlu bawa anak macam berjalan time pandemik begini kan. Dengan kalau budak-budak begitu memang sepatutnya memang di rumah saja. Lagipun time sekarang ni memang terukkan. Semalam, Sandakan mencatat 35 kes positif COVID-19 dengan 1 kluster baharu, kluster Jalan Utara 2. 2 lagi kampung dikenakan PKPD iaitu Kampung Berhala Darat dan Kampung Melayu Bumi Putra.
Sabah telah menerima RM510,000 peruntukan bakul prihatin negara setakat ini bagi membantu golongan terkesan pandemik COVID-19. Timbalan Pengarah Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Masyarakat Sabah, Dayang Rugayah Awang Besar, memaklumkan jumlah tersebut berkemungkinan akan bertambah bergantung kepada keperluan semasa. Pengagihan bakul ini masih giat dilakukan Pejabat Kebajikan Masyarakat Bahagian dan Daerah. Untuk Sabah, penyelarasan dan agihan dilaksanakan oleh semua Pejabat Kebajikan Masyarakat Bahagian dan di Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah dengan kerjasama skuad prihatin negara yang telah pun dilantik. Dayang Rugayah ketika dihubungi RTM di Kota Kinabalu turut menjelaskan mereka yang terjejas boleh mendapatkan bakul prihatin negara dengan menghubungi atau hadir ke bilik gerakan Pejabat Kebajikan Masyarakat terdekat yang beroperasi 8 hingga 5 petang. Talian kasih 15999 juga dibuka 24 jam atau aplikasi WhatsApp di talian 019-261-5999. Pelaksanaan bantuan ini mendapat sokongan ramai. Mereka tidak memilih bulu dapat meriahkan bakul perhatian kepada masyarakat yang ada di kawasan-kawasan mereka. Inilah tanggungjawab kerajaan yang kita harapkan, di mana yang amat berhormat prihatin sehingga menyediakan peruntukan untuk menyampaikan bakul-bakul makanan seluruh negara. Bakul prihatin negara melibatkan pengagihan 420,000 bakul barangan keperluan kepada 1.68 juta penerima di seluruh negara. Dan sedikit berita sukan, skuad Sang Badak yakin mampu memperoleh kemenangan sekaligus membawa pulang 3 mata penuh dalam aksi menentang PJ City FC di Stadium MBPJ Selangor malam ini. Ketika dihubungi pemberita RTM, Ketua Jurulatih Sabah FC Kurniawan Dwi Yulianto berkata, tahap kecergasan semua pemain kini 100% dan ia penyumbang utama bagi misi mencapai kemenangan. Tempoh rehat panjang hampir 2 bulan dimanfaat sepenuhnya skuad Sang Badak dengan latihan dan perlawanan persahabatan untuk mencapai kemenangan sekaligus memperbaiki kedudukan dalam carta Liga Super 2021. So far semua pemain sudah siap untuk tampil, untuk bermain dan tidak ada pemain yang injured di pemain yang kita bawa. Alhamdulillah semua 100% dan saya melihat para pemain juga sudah sangat antusias, sangat semangat dan lapar. Tambah Kurniawan, semua pemain dahagakan kemenangan dan mengharapkan semua yang dirancang mampu dilakukan sebaik mungkin. Sabah FC tewas 0-1 kepada PJ City FC dalam pusingan pertama 13 Mac lalu di Stadium Likas dan kekalahan tipis itu menjadi pengajaran kepada anak-anak buah Kurniawan tekad menang malam ini dan tidak mengulangi kesilapan perlawanan lepas. Sekian paparan dari Sabah kali ini. Tepati janji temu vaksinasi anda bersama-sama jayakan sasaran imuniti kelompok negara. Dan kita terus bersama Farhan Nabilah di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Konstantin. Sebelum ke perkembangan berita seterusnya, berikut ramalan cuaca semasa. Dos vaksin diberi kepada penduduk dalam kawasan Dun Teluk Bahang, Pulau Pinang menerusi program mobilisasi vaksin komuniti. Keutamaan diberi kepada warga emas dan orang kurang upaya. Program dianjur hasil kerjasama Kementerian Perpaduan Negara bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan.
Hari ini kita sasarkan 300 orang untuk dapat vaksin di Teluk Bahang dan kita ada reserve sikit kalau ada yang terlebih. Kita fokus kepada 60 tahun ke atas hari ini. Tapi kalau 60 tahun tu dah habis, kita ambil lah yang bawah tu. Tapi hari ini kita di balik pulau barat daya ni, kita dah cecah first dose ni 32%. Iaitu berumur dari 18 ke atas. Second dose kita 13.8%. Kita masih duduk di dalam range negara bagaimana kita bagi suntikan ni, dan kita harap kita akan cecah 40% dalam hujung bulan ni. Selain pemberian vaksin, program pendaftaran MySejahtera turut dilakukan. Perak bersedia melaksanakan vaksinasi tanpa janji temu sekiranya bekalan vaksin COVID-19 mencukupi. Justru Menteri Besar Datuk Searani Mohamad berharap Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi dapat memberikan bekalan seperti yang diminta kerajaan negeri. Setakat ini, Perak hanya menerima 288,000 dos vaksin daripada lebih 688,000 yang dijadualkan bagi bulan ini. Beliau berkata demikian selepas melawat program trailer Mobile Outreach daerah Batang Padang di Dewan Semai Bakti Firda Bersaut 1 Sungai. Program merupakan kolaborasi antara Kelab Peminat Kapri Malaysia bersama Safe Aim Mutual Sendirian Berhad dan Kerajaan Negeri yang dilaksanakan selama 3 hari bermula Khamis lepas, membabitkan pemberian kira-kira 3,000 dos vaksin. Sementara itu, penduduk mengalu-alukan usaha yang dilaksanakan kerana memudahkan mereka untuk mendapatkan vaksin. Bagi macam kami ini pedalaman, banyak orang-orang yang kadang-kadang ada sedikit perasaan curiga dengan cucuk ni, tetapi alhamdulillah bila mari ke sini nampaknya semua dia orang berani dah. Kalau boleh, kita jangan berhentikan di sini. Kita kalau boleh, teruskan lagi sehingga selesai benda ni. Dengan saya amat bagus. Dan kalau boleh, kita tambah lagi lah masa. Diteruskan lagi supaya benda ni semua dapat. Menerusi program ini, 2 trailer diubah suai menjadi tempat pematian bagi individu yang mempunyai kesan sampingan selepas mendapatkan suntikan. Hampir 13 juta ringgit diperuntukkan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAEP sejak awal tahun lalu bagi menangani COVID-19. 4.688 juta ringgit daripadanya telah diagih pada 2020, manakala 8.192 juta ringgit lagi setakat hari ini. Titah Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai, antara inisiatif dilaksanakan adalah pembukaan kaunter agihan terhad di Masjid Alwi, program Perlis Mengaji dan agihan bekalan makanan ziarah dakwah Bilhal. Turut dilaksanakan agihan bantuan khas rangsangan asnaf, pengecualian dan pengurangan sewa hartanah MAEPS, agihan makanan dan bantuan kecemasan MAEPS. Baginda bertitah ketika menyerahkan sumbangan agihan zakat MAEPS kepada 29 asnaf sempena program Hijrah Minda MAEPS di Arau. Bagi memudahkan pelajar mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR, Yayasan Maybank menyumbangkan 175 unit komputer riba. Sumbangan menerusi projek rintis cerdik itu bagi pelajar dari keluarga dalam kategori B40. Sumbangan sebahagian dari lebih 3,000 laptop yang disalurkan yayasan di seluruh negara melibatkan pelajar di 34 sekolah rendah dan menengah. Pengurus Maybank Kangar Zulkifli Mat Isa berkata kerjasama pihaknya dalam membantu pelajar selari dengan hasrat di bawah Pelan Digital Perlis dengan pihak swasta turut serta menyediakan fasiliti khususnya bagi pelajar dalam pendidikan. Diharap dengan sumbangan daripada Maybank ini kita dapat membantu pendidikan secara virtual kepada semua pelajar-pelajar B40 yang mana amat terkesan dengan COVID ni. Beliau ditemui pada program penyerahan laptop secara pandu lalu kepada pelajar di Sekolah Kebangsaan Berseri yang disempurnakan Setiausaha Kerajaan Negeri Azman Muhammad Yusof. Sumbangan yang diterima oleh para pelajar ini akan pastilah meningkatkan kualiti penerimaan maklumat yang sebelum ini mungkin mereka ini tidak berpeluang. Jadi seperti mana yang kita sedia maklum bahawa pelajar
pada masa kini sangat terdedah kepada konsep IT ini. Kedah Darul Aman KDAFC akur dengan keputusan Liga Bola Sepak Malaysia MFL menunda perlawanan Liga Super dengan Penang FC yang sepatutnya berlangsung di Stadium Darul Aman malam ini. Sebagai tuan rumah, KDAFC memohon maaf di atas segala kesulitan berlaku, terutamanya kepada pasukan Penang FC yang difahamkan telah tiba awal di Alor-Star bagi pertemuan tersebut petang Jumaat lalu. Ketua Pegawai Eksekutif KDAFC Kamal Idris Ali dalam satu kenyataan berkata, selaras dengan keputusan yang dikeluarkan MFL, tindakan ini adalah bagi memastikan keselamatan semua pihak terlibat dalam penganjuran Liga Super. Penundaan perlawanan berkenaan dibuat selepas 2 pemain helang merah didapati positif COVID-19. Jelasnya KDAFC telah mematuhi semua SOP yang dikeluarkan oleh MFL dalam persiapan menjalani latihan kem berpusat sejak 2 bulan lepas. Malangnya, ujian calitan PCR terakhir selepas cuti Hari Raya Aidiladha lalu melibatkan 2 pemain mereka didapati positif. Tambah Kamal, ini adalah kali pertama pemain pasukan KDAFC positif COVID-19. Kita ke Bumi Kenyalang. Perkampungan Penan di Ulu Limbang, Sarawak tidak terkecuali dalam program outreach vaksinasi COVID-19. Dijadualkan penduduk bakal menerima suntikan vaksin Isnin ini. Nursila, silakan. Ya, Farha, program outreach vaksinasi COVID-19 yang akan diadakan selama 4 hari bermula Isnin ini akan melibatkan perkampungan Penan di Long Rayeh dan Long Napir di Ulu Limbang. Menurut Timbalan Ketua Menteri Dato' Ahmad Awang Tengah Ali Hassan, usaha ini bertepatan bagi mencapai imuniti kelompok selain menjamin keselamatan rakyat Sarawak daripada COVID-19. Usaha untuk mendapatkan vaccination di kalangan masyarakat ini harus kita buat sebagai tanggungjawab, dan ini juga merupakan tanggungjawab mereka untuk masyarakat Penan ini. Saya berharap mereka akan menerima vaccination ini demi untuk keselamatan mereka. Selain itu, beliau juga meminta anak-anak dalam komuniti supaya memainkan peranan dalam memberi penerangan lebih jelas mengenai vaksin kepada keluarga masing-masing. Dato' Ahmad Awang Tengah menyatakan demikian dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa bencana bahagian Limbang mengulas lanjut mengenai program imunisasi COVID-19 kebangsaan di bahagian Limbang. Dato' Ahmad Awang Tengah menjelaskan setakat Khamis lalu, seramai 44,131 orang iaitu 59.7% penduduk telah lengkap menerima 2 dos suntikan vaksin. Daripada jumlah itu, 20,574 merupakan penduduk Limbang, manakala selebihnya dari daerah lawas. Seterusnya kita ikuti ringkasan laporan prestasi vaksinasi Sarawak setakat 23 Julai. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak telah mengemaskini garis panduan SOP bagi Pelan Pemulihan Negara PPN Fasa 2 untuk unit hal ehwal agama-agama lain Unit 4. Antara kandungan baharu adalah pihak Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung diwajibkan untuk melapor sebarang kematian di rumah persendirian, rumah panjang atau kampung kepada balai polis atau pejabat daerah masing-masing. JPBN juga memaklumkan kehadiran ke upacara pengebumian termasuk upacara pra dan pasca pengebumian adalah untuk keluarga terdekat sahaja dengan jumlah kehadiran dihadkan kepada 30 orang sahaja pada satu-satu masa.
Ia juga tertakluk kepada saiz ruang rumah persendirian, rumah panjang atau rumah pengebumian selepas mengambil kira penjarakan fizikal termasuk di tanah perkuburan. Bagaimanapun, kanak-kanak berumur 12 tahun dan ke bawah, golongan yang belum divaksin serta golongan yang berisiko tinggi adalah tidak digalakkan untuk menghadiri sebarang upacara pengebumian. Manakala bagi pembukaan rumah ibadat adalah dibenarkan dari pukul 6 pagi hingga 8 malam dengan kehadiran 50% atau maksimum 50 orang. Sementara itu, bagi majlis perkahwinan di rumah ibadah adalah dibenarkan kehadiran maksimum 25 orang. SOP ini berkuat kuasa hari ini. Sebuah masjid dan 7 buah surau di bahagian Semerahan ditutup sementara kepada awam termasuk solat Jumaat dan solat fardu berikutan terdapat kes positif COVID-19 melibatkan karya di kawasan tersebut. Notis arahan penutupan sementara tersebut berkuat kuasa semalam hingga Isnin depan dikeluarkan oleh Majlis Islam Sarawak dan dimuat naik di laman Facebook Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Sarawak. Masjid terlibat adalah Masjid Al-Kautar di Kampung Gedong, manakala surau adalah Surau Ashobirin di Kampung Tengah Lama Gedong, Sungai Nur Ad-Din di Kampung Tengah Hilir Gedong dan Surau At-Taibin di Kampung Lalang Mayah Gedong. 4 yang lain ialah Surau Nurul Islam di Kampung Segera Gedong, Surau Asyakirin di Kancung Baru Gedong, Surau Al-Mutaqin di Kampung Lot Baru Gedong dan Surau Madrasatul Nurul Hidayah di Kampung Lalang Hilir Gedong. Sepanjang tempoh tersebut, tiada sesiapa yang dibenarkan memasuki masjid dan surau berkenaan kecuali 5 orang jawatan kuasa pengurusan masjid atau surau dan pegawai masjid atau surau untuk azan, solat fardu dan solat Jumaat. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sarawak akan meningkatkan kapasiti kaki tangan bertugas di kaunter perkhidmatan sehingga 60% bermula Isnin ini. Ia sejajar dengan perkeliling Ketua Setiausaha Negara untuk memudahkan urusan pelanggan yang menggunakan perkhidmatan manual atau secara dalam talian. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin berkata ia susulan JPJ menerima aduan daripada orang awam khususnya dalam menyelesaikan pembayaran cukai jalan dan memperbaharui lesen memandu dalam tempoh pandemik ini. Jelas beliau dalam kenyataan medianya, JPJ Sarawak juga melanjutkan tempoh pembayaran cukai jalan dan lesen memandu sehingga 30 September depan. Selain itu, JPJ Sarawak juga menyarankan orang awam supaya melakukan pembayaran secara dalam talian menerusi servis MyEG. Jabatan Kerja Raya JKR bahagian Kuching akan melaksanakan kerja-kerja penyiasatan tapak di Jalan Kuching Bau bermula dari simpang Kampung Bumbuk hingga simpang Seniawan. Sehubungan itu, para pengguna diminta untuk mematuhi papan tanda keselamatan yang disediakan dan arahan penjaga bendera bagi memastikan kelancaran pergerakan trafik. Menurut notis pemberitahuan yang dikeluarkan JKR bahagian Kuching, kerja-kerja berkenaan akan dilaksanakan pada 26 hingga 28 hari bulan ini bermula pukul 7.30 malam hingga 11 malam dan pada 29 hingga 30 hari bulan dari pukul 8 pagi hingga 3 petang. Pihak JKR Daerah Bau akan memaklumkan sekiranya terdapat sebarang perubahan pada tarikh, waktu atau kawasan yang terlibat dengan kerja-kerja tersebut. Sekiranya terdapat sebarang aduan atau pertanyaan berkaitan aliran trafik, para pengguna boleh berhubung dengan pejabat JKR Daerah Bau di talian 082 763 890 pada waktu pejabat. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Farha di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Nusila. Pelan pembangunan masyarakat orang asli yang komprehensif sedang dimuktamadkan. Ia bertujuan meningkatkan pembangunan sosioekonomi golongan berkenaan sejajar fokus di bawah rancangan Malaysia ke-12.
Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamed berkata perkara itu antara dibincangkan dalam pertemuan kedua kumpulan pemikir mengenai kemiskinan. Ia disertai 35 wakil sektor swasta, akademik dan masyarakat orang asli. Inisiatif ini dijangka membantu pencapaian pembangunan yang inklusif sekaligus meningkatkan taraf sosioekonomi masyarakat orang asli. Kumpulan SASAR terus menerima sumbangan masing-masing antara laporan semasa dari Selangor. Langsung bersama Samsia Samsi. Silakan. Baiklah, terima kasih Farha. Kadar vaksinasi dalam kalangan masyarakat orang asli di negeri ini terus menunjukkan peningkatan. Kejayaan itu hasil aktiviti turun padang Jakwa ke penempatan masyarakat orang asli. Di daerah Sepang, 1,163 daripada 2,740 masyarakat orang asli telah menerima suntikan vaksin COVID-19. Daripada angka itu, 1,107 menerima dos pertama, manakala 56 individu lagi telah melengkapkan dos kedua. Pegawai Jakwa Daerah Sepang Muhammad Rasaki Abdul Majid berkata, sehingga ini 53% masyarakat orang asli di daerah Sepang telah menerima vaksin. Bila kita buat secara berkelompok ini, kita nampak sambutan yang amat baik diberikan oleh komuniti orang asli. Sebab mereka lebih suka datang berkelompok di komuniti masing-masing. Jadi bila kita buat outreach begini, saya menjangkakan akan ada lebih ramai lagi akan menerima vaksin dan akan hantar borang persetujuan lah. Kita menjangkakan sasaran kita ialah 80% imuniti berkomuniti. Dan ini reaksi masyarakat orang asli yang telah menerima vaksin masing-masing. Kepada masyarakat orang asli, harap jangan takut ambil vaksin untuk kebaikan diri sendiri dan jaga masyarakat kita. Bagi orang kita yang belum mendapatkan vaksin, dapatkanlah vaksin untuk diri kita sendiri dan keluarga, yang melindungi keluarga kita. 8 pusat pemberian vaksin PPV dibuka di 17 kampung orang asli di daerah Sepang. Inisiatif menerusi Zakat Peduli Selangor terus membantu individu terkesan di negeri ini. 1,000 bakul makanan diagihkan kepada kumpulan SASAR oleh Lembaga Zakat Selangor LZS dengan kerjasama Polis Negeri. Ketua Pegawai Eksekutif LZS Saipul Yazan M. Yusof berkata, sumbangan berupa keperluan asas itu melibatkan peruntukan RM100,000. Kotak makanan kering ini yang akan diagihkan kepada pejabat polis daerah untuk diagihkan kepada mereka yang memerlukan. Keseluruhannya sepanjang tahun ini sehingga hujung tahun kita menyediakan 26,350 bungkusan seperti ini yang akan diserahkan kepada sama ada PDRM dan berbagai pihak lagi termasuk Jawatankuasa Penduduk, Amil Karya Masjid-Masjid dan sebagainya supaya boleh diagihkan ini. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan 150 bakul makanan kepada Ketua Polis Daerah Petaling Jaya ACP Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid di Ibu Pejabat Polis Daerah Petaling Jaya. Dan sejak 5 Julai lepas, ACP Muhammad Fakhruddin berkata pihaknya menerima 348 permohonan individu terjejas pendapatan akibat pandemik COVID-19. Untuk maklumat, sehingga hari ini Polis IPD Petaling Jaya telah menerima permohonan sebanyak 348 individu yang terjejas akibat pandemik COVID-19 melalui panggilan hotline dan aplikasi WhatsApp. Daripada jumlah ini, pihak IPD telah menyerahkan sebanyak 150 nama. Turut dimaklumkan selain program ini, Ops Bantu yang dilaksana awal bulan ini turut mengesan 300 individu yang terjejas akibat COVID-19. Pertubuhan bukan kerajaan NGO terus memainkan peranan dalam memastikan sumbangan disalur kepada mereka yang memerlukan.
Seperti di Kapal Klang, golongan asnaf di Kampung Perepat terus dibantu dengan sumbangan kali ini disalur Pertubuhan Badan Kebajikan Maulid Ad-Dibai. Sumbangan diedar menggunakan motosikal yang dipasang kotak beroda bagi memudahkan agihan di lokasi ini. Ramai yang saya jumpa, mereka yang daif, yang serba kekurangan untuk menyara kehidupan diorang lah. Jadi majoritinya di kawasan sini adalah semua pekebun kecil dan juga petani, nelayan. Jadi pendapatan mereka memang tak mencukupi lah. Lebih lagi ada mereka yang menyara kehidupan. Dan rata-rata penerima mengakui sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP tahun lepas lagi, pelbagai pihak tampil menghulurkan sumbangan. Sebenarnya saya dulu kerja carpenter. Dah PKP ni saya kena bawa food panda untuk langsungkan hidup kan. Alhamdulillah lah ni ada rezeki daripada tuan-tuan. Yang bagi alhamdulillah lah. NGO ini juga turut bekerjasama dengan Persatuan Pengguna Islam Malaysia dan Pertubuhan Dana Kita menyampaikan bakul prihatin kepada golongan memerlukan. Laporan itu menutup perkembangan dari Selangor. Salam hormat dan kembali semula ke Angkasa Puri. Dua termasuk pegawai daerah direman 5 hari bagi membantu siasatan kes rasuah membabitkan kerja penyelenggaraan sekitar Selangor. Mereka sebelum itu ditahan ketika memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya malam tadi. Pegawai daerah itu dipercayai menerima suapan RM125,000 dalam bentuk wang tunai, pengubahsuaian rumah, deposit kereta dan bayaran perubatan. Ia sebagai balasan membantu kontraktor sindiket mendapatkan sebut harga dan tender di sekitar Selangor. Sementara itu, seorang lagi suspek yang juga juru ukur bahan dipercayai menerima rasuah lebih RM90,000 kerana membocorkan maklumat tender projek. Mereka dipercayai bersekongkol dengan kontraktor sindiket kartel bagi membolot pelbagai projek di 4 daerah di Selangor sejak 2012. Kira-kira 70 syarikat termasuk 16 syarikat milik keluarga dengan selebihnya kroni atau proksi digunakan untuk membolot projek. Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM memulakan siasatan berkait isu pendaratan helikopter bagi mengambil bungkusan nasi kandar di Padang Ipoh semalam. Siasatan menjurus kepada pelanggaran Peraturan Penerbangan Awam Malaysia 2016 dan Aturan Penerbangan Awam sekiranya ada. Ketua Pegawai Eksekutif CAAM, Kapten Chester Wu memaklumkan pihaknya juga menyimak sama ada pengendali dan kru helikopter terlibat melaksanakan operasi penerbangan dalam skop diluluskan. Agensi itu menegaskan semua pengendali pesawat perlu patuh peraturan umum berkaitan penerbangan. Tular di media sosial apabila helikopter terbabit dikatakan mendarat di Ipoh untuk mengambil nasi kandar.
Baik, laporan itu tadi menutup berita wilayah petang ini. Terus kongsikan dengan kami sebarang aktiviti yang berlaku di tempat anda. Saya Farha Fakrazi, berita wilayah, peka dan berwibawa. Assalamualaikum dan salam berhujung minggu.